Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Maslina alias dalam berita IKIM. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF Melaka membenarkan semua pusat pemberian vaksin PPV awam di negeri ini memberikan suntikan vaksin COVID-19 secara walk-in atau jumpa terus kepada warga emas dan orang kurang upaya OKU yang belum menerima janji temu mulai hari ini. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Datuk Rahmat Mariman bagaimanapun berkata, di bawah inisiatif itu setiap PPV hanya boleh memberikan vaksin kepada 50 individu terawal memandangkan bekalan vaksin adalah terhad. Walk-in hanya dibenarkan bermula pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Warga emas OKU atau waris peneman perlu membawa kad pengenalan penerima vaksin, telefon pintar yang berdaftar dengan MySejahtera serta dokumen berkaitan seperti penyakit kronik sekiranya ada ke PPV. Bagi warga emas dan OKU yang telah mempunyai tarikh janji temu serta lokasi PPV, Rahmat menasihat agar mereka hadir ke lokasi yang telah ditetapkan. Bantuan kepada rakyat yang disediakan kerajaan di bawah pakej bantuan dan rangsangan setakat ini adalah menyeluruh dan sejajar dengan pelaksanaan di negara serantau dan maju lain dalam membantu mengurangkan beban rakyat menghadapi cabaran yang belum pernah berlaku dicetuskan COVID-19. Penularan pandemik itu telah mencetuskan krisis kesihatan sedunia dan krisis ekonomi pada skala yang tidak pernah dialami di peringkat global sebelum ini. Justru kerajaan dengan pantas merangka pakej bantuan bagi membantu rakyat dengan tumpuan 6 bidang utama iaitu perlindungan pendapatan, bantuan tunai langsung, moratorium pinjaman, cukai, bantuan sumbangan dan perubatan serta insurans. Keenam bidang utama itu juga menjadi tumpuan bantuan yang disediakan negara lain seperti Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Australia, New Zealand, China, Taiwan, Korea Selatan, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi pelajar sekolah wajar diteruskan sehingga situasi semasa jangkitan COVID-19 di negara ini berada dalam keadaan selamat sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka dapat dilaksanakan. Walaupun sesi bersemuka masih diakui sebagai kaedah pendidikan terbaik, namun PDPR yang boleh ditingkatkan lagi pelaksanaannya sama ada secara dalam talian atau luar talian diakui sebagai kaedah paling sesuai bagi memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam pendidikan tak kala COVID-19 menjadi ancaman besar negara. Seorang guru yang ingin dikenali sebagai Din berkata melihat kepada kes positif harian yang masih mencecah 5 angka ketika ini, sesi PDPR yang sudah masuk tahun kedua pelaksanaannya adalah inisiatif terbaik dan selamat bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan warga sekolah. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 22 Julai dalam tahun 1906, majalah Al-Iman telah diterbitkan. Penerbitan majalah ini merupakan detik bersejarah bagi seluruh umat Islam di Tanah Melayu dan Nusantara. Al-Iman diterbitkan sebulan sekali dalam tulisan Jawi dan merupakan majalah yang julung-julung kalinya memperkatakan soal-soal berkaitan kemiskinan, kelemahan dan kemunduran orang-orang Melayu dari segi ekonomi dan pelajaran. Antara matlamat utama penerbitan majalah ini ialah untuk membangkitkan kesedaran bagi mencapai kemajuan dan ketinggian ilmu dalam kalangan masyarakat melalui seruan supaya masyarakat Melayu khususnya berlumba-lumba menghantar anak-anak mereka bagi menuntut ilmu pengetahuan. Sesungguhnya penerbitan majalah Al-Iman telah dilihat sebagai pencetus kesedaran dalam masyarakat orang-orang Melayu untuk bangun memerdekakan tanah air daripada cengkaman penjajahan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis
السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia 20 tahun bersama dengan anda membawakan inspirasi Inforia Islami insya-Allah. Baiklah, waktu ini bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Jom terus cergas dan cerdas ya di pagi-pagi hari Isnin hari ini sudah pukul 10:08 pagi bertemankan saya insya-Allah 3 jam sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti insya-Allah. Apapun nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi dengan penuh cerianya mereka walaupun kat luar mendung kan, dekat Lembah Kelang mendung kat luar tu tapi mereka tetap ceria. Moga-moga keceriaan tersebut membawakan sinar bahagia untuk semua sahabat pendengar Radio IKIM semuanya insya-Allah. Kita terus bahagia, tenang-tenang sajalah bak kata Ustaz Muhammad Abdul Amin kan insya-Allah. Kita akan teruskan perkongsian kita di Radio IKIM dan sebagai rancangan pertama menerusi aspirasi edisi Isnin hari ini bersama dengan saya dan juga Ustaz Muhammad Abdul Amin. Kejap lagi untuk sama-sama kita membincangkan berkenaan dengan forensik keluarga. Hari ini Ustaz Muhammad akan fokus tentang tidur berlebihan. Ada tak sahabat-sahabat pendengar, mungkin anda sendiri, mungkin anak-anak kita, mungkin pasangan kita yang kelihatannya sudah tidur berlebihan semenjak kita dalam keadaan PKP dan sebagainya ni kan. Jadi bagaimana sebenarnya, apa kesan bila tidur berlebihan? Satu, kita nak tahu. Keduanya, bagaimana kita nak mengajar diri kita untuk tidak tidur berlebihan, dan adakah tidur berlebihan juga dikategorikan sebagai bermasalah dari sudut kesihatan. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin sebagai pengasas psikologi teori Imam Al-Ghazali dan juga pengamat undang-undang syariah. Jom kita dengarkan perkongsian Ustaz nanti menerusi FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia kami kongsikan bersama dengan anda. Dan saat ini jom kita berhibur seketika. Kita ada Hafiz Hamidun dengan Yang Dinanti. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
mesra, berantak bergegar. Sang Raja Parsi pun kebingungan. 14 pancungnya yang teguh berjatuhan menyembah terbunyi. Rasulullah hadirmu dinantikan, Rasulullah dirimu didambakan, dan obor lambang kemegahan sembahan majusi terpadam dan tiada lagi. Rasulullah kau insan terpuji, Rasulullah telah lahir kini, dan tasik sawah yang indah menyeri istana tertimbuslah sudah. Bintang Ahmad telah terbit langit, sang pendeta Yahudi pun bertembir. Kota Makkah dipenuhi cahaya, petanda kelahiran insan mulia. Rasulullah hadirmu dinantikan, Rasulullah dirimu didambakan. Abdul Muttalib minda tercinta bebaskan hambanya kerana terlalu gembira. Rasulullah kau insan yang terpuji, Rasulullah telah lahir kini. 12 Rabiul Awal di tahun gajah, detik gemilang abadi. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif.
Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03-8926-7019. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Penerima Bantuan Sari Hidup atau BSH yang layak menerima MySalam adalah individu berumur antara 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun, individu OKU berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi, tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan, membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita, ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adab dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan.
Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Shawkani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Persona di Zahra bersama dengan sahabat-sahabat dah pun bersedia di hujung talian saat ini. Tetamu kita tak lain tak bukan Persona di Zahra, Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat orang tua kata Ustaz kan. Tapi Alhamdulillah, yang penting sihat Ustaz. Masya Allah. Sebab tak sihat nanti macam nak berkongsi dengan kami kan ilmu. Dan Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustaz nak kongsikan satu lagi dimensi dalam forensik keluarga. Tajuk kecil ataupun fokusnya adalah tidur berlebihan. Ustaz macam nak peli je Ustaz. Peli saya ke Ustaz? Tak lah kan. Tapi insyaAllah kita sama jaga tidur masing-masing. Cumanya kita nak tahulah bila kata tidur berlebihan ni dikhawatiri kita ada masalah dari sudut kesihatan mental kita. Dan bagaimana sebenarnya kadang-kadang orang berbulu mata je, pasangan berbulu mata je, mak ayah berbulu mata je tengok anak-anak ya Allah tidur tak ingat-ingat kan Ustaz kan. Lebih-lebih lagi PKP ni. Jadi mungkinnya awalan ni kita berikan sedikit mukadimah Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan tidur berlebihan ataupun super somnolence ni Ustaz? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam persona di Zahra kita jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, pada pagi berbahagia ni kita nak cerita mengenai tidur Okey. Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara maknanya reaksi kita sebagai manusia ni kita ada tidur dan kalau kita lihat side tidur ni dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa tidur ni sebenarnya adalah mati kecil. Mati kecil maksudnya apa tu mati kecil? Maknanya dia macam mati. Okey, jadi kalau dia kata mati itu sebenarnya adalah satu keadaan yang satu orang tu macam blackout, hilang. Macam itu kan. Kemudian tiba-tiba dia dikejutkan daripada kuburnya. Macam surah Yasin kan, mim marqadina hadha. Maksudnya aduh kenapa kami dikejutkan daripada tidur ni dalam keadaan yang memang lagi maknanya lagi maknanya mimpi begitu kan, tiba-tiba macam hilang begitu kan. Maknanya tidur ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan memang sebagai satu perkara yang penting bagi manusia, sehingga dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa waja'alnal laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian bagi kamu untuk kamu berehat. Maksudnya memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam antaranya adalah untuk kita tidur, untuk kita berehat. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian cumanya ada keadaan kadang-kadang seseorang itu dia tidur dia itu di luar kebiasaan. Macam mana di luar kebiasaan? Tidurnya itu tidak cukup seperti orang biasa. Okey, kalau dalam keadaan yang memang kita sebagai manusia yang normal, yang biasa, kita memerlukan kurang lebih daripada 8 jam. Maknanya 1/3 daripada masa 24 jam tu kita lah untuk berehat. Maknanya dia memerlukan lebih daripada itu, tetapi tidak juga menghilangkan rasa penat dia dan rasa mengantuk dia.
Maknanya dia tidur lebih daripada itu tapi tak menghilangkan rasa penat dia, rasa mengantuknya, malahan maknanya dia nak lebih lagi. Ini kita sebut sebagai hypersomnia. Kalau kita biasa dengar keadaan orang yang sukar tidur dipanggil insomnia. Maknanya kalau orang yang terlebih tidur dipanggil hypersomnia. Hypersomnia ni keadaan di mana satu orang tu dia hyper ataupun terlebih dalam keadaan tidur, sehingga kadang-kadang kalau andai kata benda itu berlarutan, dia boleh disebut sebagai hypersomnolence disorder ataupun satu ketidakseimbangan daripada sudut berlebihan yang tidur itu. Jadi kalau kita lihat daripada perbahasan maknanya moden bagi ahli-ahli maknanya sakit, maknanya membahaskan mengenai kesihatan mental dan sebagainya, dia boleh dikategorikan sebagai gangguan kepada kesihatan mental juga. Okey, jom kita tengok macam mana antara gejala-gejala dia ni, sebab supaya kita tengok kadang-kadang mungkin suami kita ke isteri kita ke anak kita kan, sebab bermula gejala ini dia bermula daripada umur 17 tahun biasanya. Maknanya kalau 17 tahun dapat SPM kan, lebih-lebih lagi sekarang anak kita habis SPM, dia tengah tak buat apa-apa ke tengah PKP ni kan, tengok tidur je, takut dia jadi mula-mula jadi tabiat kebiasaan, tapi oleh kerana benda tu berlarutan takut mengganggu kepada kesihatan mental dia tu maknanya kelebihan tidur tu. Okey, jadi apakah gejala dia ataupun kita tengok apakah gejala dia? Gejala dia antaranya tidur banyak kali pada waktu siang. Memang dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa kami jadikan malam tu sebagai pakaian bagi kamu, kami jadikan siang itu sebagai maknanya kamu untuk kerehatan bagi kamu. Tapi tidur waktu siang tu ini tidak termasuk bagi orang yang mungkin kerja shift malam maknanya dia kerja DJ dekat IKIM kan, malam dia berjaga, siang dia tidur. Itu DJ Faiz. Itu DJ Faiz. Jadi maknanya dah kalau malam dia bekerja, jadi maknanya siang tu memang mana naluri badan tu memang nak tidur lah. Tapi kalau dia kata maknanya keadaan biasa, jadi dia tidur banyak kali pada waktu siang. Ini antara ciri dia kan. Okey, kemudian yang keduanya, tidur siang tidak mengatasi maknanya rasa mengantuk dia, malahan tidak bangun dalam keadaan segar. Kan, maknanya ada benda-benda yang dalam tidur kan, patutnya tidur tu menjadi kerehatan bagi dia, tapi bangun tu tidak segar, juga tetap macam mengantuk, macam mandom, macam keadaan letih dan sebagainya. Okey, kemudian tidur dia tu lebih daripada 9 jam kan, lebih dari 9 jam. So maksudnya, jadi kalau anda kata orang yang memang tidurnya malam tu tak tidur, jadi maknanya kemudian siang dia tidur dalam lingkungan dengan 9 jam, 8 jam, 9 jam, ada 1/3 daripada kehidupan dia tu masih normal lagi. Tapi kalau dia kata lebih daripada itu yang maknanya boleh kita lihat mungkin kalau kita tak perasan, bermula kita melangkah kepada gangguan kepada maknanya mental, sesuatu kesihatan mental kita tu. Kemudian yang keempatnya untuk pengetahuan kita, maknanya suka untuk bangun. Maknanya tidur ni kalau dah lebihan, kadang-kadang kita dengan sendiri memang akan nak bangun, tapi dia suka nak bangun. Tidur lebih pun suka untuk bangun benda itu kan? Dan yang seterusnya, ciri yang kelima adalah dia berlawanan untuk bangun. Maknanya bangun tu dia bukan nature bagi dia, tapi berlawanan untuk bangun tu. Macam bak gaduh untuk bangun je. Bergaduh untuk bangun, bukan saja gaduh dengan mak, bukan saja gaduh dengan ayah, adik-adik, mejut je, tapi dengan diri sendiri dengan diri sendiri tu. Tu dia. Dan tidur melebihan dia akan menyebabkan masalah tempat kerja, sekolah, aktiviti harian dan sebagainya. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kepada sekalian kan. Jadi kalau anda kata kalau kita ada benda itu, kita kena ada satu kesedaran. Itu sebab tu bila kita bicara mengenai tahun ini personal desire kita bincang mengenai kesihatan mental kan. Jadi at least kita ada satu kesedaran dulu bahawa okey, benda ini tidak normal. Ada satu awareness dulu, benda ini tidak normal. Ada satu ada kefahaman benda ini di luar kebiasaan. Mungkin pada mulaannya sebagai tabiat, tapi kalau lama-lama ditakuti benda itu sebenarnya adalah satu keadaan yang tidak biasa, yang kita telah melangkah
kepada tidak sihat sebenarnya kan. Jadi mana awareness ataupun kesedaran tu sangat penting dalam hidup kita ni dan diri kita ni, supaya apa, supaya kita memahami dan macam-macam yang saya sebutlah pada tiap-tiap minggu. Tujuan kita kongsikan benda ni bukan untuk kita hukum orang lain ataupun kita judge orang lain kan. Aku tahu dah kau ni kau memang ada kesihatan mental. bukan. Tapi ada awareness untuk diri kita, keluarga kita, orang sekeliling kita. Itu sebagai mukadimah dia. Sebelum kita pergi pada seterusnya pembahasan mengenai tidur ini, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz sebutkan tadi gejala-gejala tidur yang terlebih ini kan. Ada tak sahabat-sahabat kita ni ada ciri-ciri? Satu pun cukup lah kan. Kalau ada, angkat tangan. Macam mana anda merasakan, oh rupanya ada masalah saya ni kan. Memang setiap pagi bergaduh nak bangun tidur, bergaduh dengan diri sendiri. Macam mana kan? InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan pendengar yang sedang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini, jom sama-sama kita pakat-pakat share perkongsian Ustaz Muhammad hari ini. Walaupun di kejauhan, tapi tetap dekat Ustaz kan rasanya. Masya Allah. Kita akan bersama dengan Ustaz lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali sepasti tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini forensik keluarga dalam Pesona Dizara Ustaz Muhammad Abdul Alamin bawakan tentang terlebih tidur. Tidur tu betul boleh Ustaz ya, tapi jangan terlebih tidur. Tadi dah Ustaz gariskan 5 antara gejala-gejala menandakan kita ada masalah bila kita tidur berlebihan itu. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita, silakan. Okey, terima kasih kepada DJ Kehatian. Ibu kakak total muslimat rahmatullah sekalian kan. Macam mana kita sebut dalam awal tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan tidur ni adalah satu benda tabiat kita manusia. Kita ni perlukan tidur untuk kerehatan dalam badan kita ni.
Tetapi yang kita nak bincang kat sini adalah keadaan tidur yang berlebih-lebihan sampai boleh mengganggu kepada kesihatan mental kan. Sebab apa? Yalah, bila seorang tu tidur berlebihan, maknanya sudah tentulah bila kesihatan mental ni kita nak tengok dia melangkah tu terjadi kesihatan mental tu bila dia mengganggu kira macam hubungan sosial yang keadaan biasa. Jadi kalau orang terlalu banyak tidur contohnya dalam keadaan kerja akan terganggu contohnya kan maksudnya maksudnya tak boleh nak commit sesuatu kerja sebab kegagalan dia untuk mengawal tidur dia yang banyak jadi bila kegagalan dia untuk mengawal tidur yang banyak, bergangguan kerja, gangguan untuk dia kalau dia sebagai suami, dia sebagai ketua keluarga, macam mana sebagai ketua keluarga tu dia nak menafkahi keluarga dia kan. Begitu juga dengan kalau banyak tidur tu maknanya akan mengganggu aktiviti-aktiviti harian seperti mana orang yang biasa kan. Jadi ini yang kadang-kadang bila telah mengganggu keadaan sosial dia ataupun perhubungan, dia panggil hablum minan nas maknanya hablum minan nas dia terganggu, maka itulah bermulanya seorang itu melangkah kepada kesihatan mental dia. Ibu kakak tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian. Okey, sekali kita dah tengok kan, kadang-kadang mungkin kita tengok kenapa satu orang tu boleh jadi tidur banyak atau berhypersomnia ni, tidurnya terlalu lebih banyak, mungkin jadi tabiat dan sebagainya. Okey, jom kita tengok apa sebab-sebab dia. Sebab kalau kita tahu sebab-sebab dia, paling kurang kita boleh belajar macam mana nak mengatasi sebab-sebab itu. Okey, yang pertamanya antara sebabnya adalah tekanan. Okey, jadi macam sekarang ni kan, secara realistiknya semua kita diuji kan. Maknanya semua kita diuji dengan maknanya COVID-19 ini bukan saja kita di Malaysia tapi satu dunia dan memang bila ada tekanan, mana orang tak ada kerja, orang susah nak kerja, orang tak boleh nak usaha. Saya suka kadang-kadang kalau jumpa orang yang macam mana Ustaz keadaan sekarang Ustaz banyak kadang-kadang orang tak kerja tu bukan dia malas sekarang ni, tapi nak diibaratkan dikatakan satu orang petani banjir, tanah ni banjir, dia tak ada ruang. Kalau dia kata banjir tu surut, ada tanah sikit pun dia akan boleh pergi pergi bertani tu. Dia bukan orang malas, tapi tak boleh langsung. Macam kata banjir kan, kerja pun tak boleh sebagainya. Jadi berlaku tekanan maknanya boleh mengganggu tidur dia. Bila berlaku ganggu tidurnya yang terlalu banyak, dia akan takut maknanya bermulalah keadaan apa yang dipanggil sebagai hypersomnia dia. Jadi yang pertamanya adalah kerana sebab tekanan. So kalau sebab itulah pengurusan emosi sangat penting, terutamanya keadaan sekarang. Di ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kalau kita tertekan, kita sebagai orang Islam, kita kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa siapa yang mengingati Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Seorang tekanan sekarang agak tinggi. Kalau tak kita terlupa asas sebagai kita ni bertuhan Allah Subhanahu Wa Taala tu ada. Jadi dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kalau takut terlupa, kita akan jadi stres, banyak tidur dan sebagainya. Bini bising kat rumah pula, abang ni tak usaha ke? Tuan rumah minta sewa rumah, maknanya tekanan hutang sebagainya, makanan. Jadi maknanya akhirnya jadi macam pening tidur kan. Jadi maknanya itu betul sebab yang pertama lah. Kalau ni kita balik, bermula dengan kita ingat Allah, hati menjadi tenang. Sebab apa? Kalau otak kita ni panas tu maksudnya serabut kan, kita takkan boleh berfikir dengan baik, untuk merancang dengan baik. Suatu pengurusan emosi sangat penting, sangat bagus, sangat penting dan untuk menenangkan emosi ni umumnya ilmu tasawuf sangat penting dalam hidup kita. Sekarang ni balik daripada ilmu tasawuf, sebab ada tekanan tu boleh diharmonikan dengan ilmu tasawuf. So maksudnya itu antara benda yang kenapa sebab satu orang tu boleh hypersomnia ataupun terlalu banyak tidur kan. Okey, kemudian yang keduanya, kadang-kadang memang berlaku jangkitan sakit, virus ke apa ke, memang ada orang yang bila kena sakit memang banyaklah tidur dia. Jadi kita tengoklah di situ tu. So sakit, orang demam sekalipun DJ kat IT kadang-kadang banyak tidur dia kan. Jadi mana taklah kita malah dia orang sakit sebab dia betul-betul sakit bukan buat sakit. Itu untuk pemulihan Ustaz. Ya betul kan.
Maknanya sebab apa boleh hypersomnia ni kan. Yang kadang-kadang kita tengok tu banyak tidur, okey, kita faham maknanya sebab sakit. Tapi kalau sebab sakit maknanya okey. Kerana yang ketiganya ada trauma, pernah berlaku gegaran yang kuat pada kepala ni. Kan? So macam contoh sahabat-sahabat ustaz kita kan, ada yang pernah aksiden kan? Ada sekali 2018 saya juga terlibat aksiden waktu tu. Ustaz-ustaz banyak aksiden kan, Allahyarham Ustazah Syadia kan, beberapa hari lepas saya aksiden lepas Ustaz Wadi kan, kemudian Ustaz Hafiz Mansur kan, kemudian Ustaz Dr. Izhar, Datuk Dr. Izhar, maknanya banyak kan. Jadi ada kawan-kawan kita yang memang atau sahabat kita, ustaz kita, maknanya hentakan kepada kepala kan, aksiden yang terlalu kuat tu. Jadi memang ada gangguan benda tu kan. Maknanya tidur tu jadi masalah, terganggu kan, terlebihan tidur terganggu kan. Jadi maknanya ada trauma yang kuat kan. Okey. Kemudian kita kena perhatikan juga, tak nafikan benda ni kadang-kadang ada sebab keturunan. Ini kadang sejarah keluarga yang ada hypersomnia, bapa dia pernah kena, mak dia pernah kena, kita kena jaga. Sebab tu kalau dia kata sebut pada hari ni orang yang tekanan dia kena hypersomnia, tengok bapak dia atau mak dia ataupun sejarah atuk dia ada tak macam itu. So kalau dia kata kita ada keturunan macam itu, kita kena lebih berhati-hati kan. Sebab jaluran keturunan ni juga kadang-kadang dilihat sebagai salah satu faktor yang kena berjaga-jaga kan. Contoh macam gini lah, kalau dia kata satu orang tu mak ada kencing manis, ayah ada kencing manis, dia kena lebih lagi berjaga-jaga dibanding orang yang mungkin tak ada sejarah keluarga. Betul. Kan? Jadi kalau orang yang mak ayah ada pernah tekanan jadi hypersomnia, dia kemungkinan juga boleh maknanya jadi begitu. Sebab itu kalau kita tahu sejarah keluarga kita sendiri ni kena lebih berjaga-jaga lagi. Kan? Kita semua nak sihat, kita semua nak okey. Jadi maknanya untuk keluarga kita kan, jadi kalau isteri tak faham, maknanya ayah dia pernah kena, jadi bila ada tekanan jadi hypersomnia, janganlah marah-marah suami. Itu kesedaran penting. Betul. Kenapa kita bincang benda-benda macam ini, terutamanya tahun ini kan, sebab kita semua diuji dengan COVID ni kan. Jadi ada benda yang luar biasa, jadi kita memahami isteri kita, suami kita, kenapa jadi macam ini kan. Dan juga yang kelima, antara sebab dia, ada siapa-siapa yang pernah ada sejarah perubatan. Mungkin dia pernah ada kemurungan, pernah ada gangguan bipolar, kita bincang bipolar, depression dan sebagainya. Jadi mana dia ada sejarah seperti itu, mungkin akan mengganggu. Dia pernah ada sejarah begitu, benda tu mungkin boleh untuk berulang untuk dia jadi begitu. Kan? Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Okey, sekarang kita cuba tengok sekarang, selain daripada apa pun nak buat kan, dalam hadis Nabi SAW sebut tadawau, berubahlah kamu. Kan, dan kalau kita tengok hypersomnia ni, kalau kita berujuk kepada pakar-pakar perubatan, dia memang ada ubat dia. Dia memang ada ubat dia lah. So maksudnya ada ubat-ubat yang telah diformulakan untuk kita makan. Apakah hukum begitu? Hukum makan benda itu dan ini untuk perubatan, Nabi SAW sebut tadawau, berubatlah kamu. Kan? Kerana sebab itu kita berubat, kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha untuk kita berubat itu Allah bagi pahala. Kan? Jadi maknanya tak semestinya kita makan ubat tu kita sembuh, tapi usaha kita ke arah kesembuhan sebagai sunatullah dia, sebagai Nabi yang suruh tu. Sebab itu ada masalah ini, jangan malu untuk kita rujuk kepada orang yang boleh orang yang boleh membantu kita lah, doktor dan sebagainya kan. Daripada sudut Islam pula, apa amalan-amalan yang boleh kita amalkan kan, selain daripada usaha yang zahir, kita doa dan sebagainya. Kita tengok apakah amalan-amalan yang boleh kita baca untuk kalau siapa-siapa hypersomnia. Kalau dia kata orang yang terlalu lebih tidur tu, apa amalan dia? Okey, amalan yang terbagus sekali antaranya adalah yang pertama, amalan yang bagus sekali adalah ayat kursi. Ayat kursi tu daripada surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Allah mengajarkan kepada kita satu ayat, dipanggil istilah dia ayatul kursi. Maksudnya satu ayat yang ada kelebihan dia,
untuk perubatan Islam bagi orang yang kena rasuk jin contohnya. Ada orang kena rasuk jin mengacau kan, tak boleh maknanya terlalu tak boleh tidur, insomnia, ataupun kadang-kadang terlebih tidur, baring lama kan, maknanya tak bangun-bangun kan. Bukan kita sebut orang yang baik tidur tu kena jin ya, tapi antaranya ada juga batu-batu yang demikian itu kan, duduk baring tidur tak bangun-bangun kan. Jadi ayat kursi. Okey, sama ada kita baca dekat orang itu ataupun orang itu sendiri, sampai-sampai ada dia sendiri baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup, hayyun qayyum, dan juga yang berdiri gagah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipengaruhi dengan sinah wala naum. Sinah ni macam mana? Okey, kalau abang-abang dia akan lebih faham sinah tu macam mana ya. Daripada sudah apa? Kalau abang ayah-ayah saya sekalian kan, kalau duduk hari Jumaat, kita dengar khutbah Jumaat kan, bukan nak tidur tau, tapi dia macam ni macam ni kan. Maknanya sinah dia bukan nak tidur sangat, dia cuma tersengguk je. Tersengguk. Itu sinah. La ta'khudhu sinatu wala naum. Maknanya Allah itu tidak terpengaruh dengan sinah wala naum, dan juga tidur. Tidur tu memang tidur betul lah. Sinah tu terlelap itu. Okey. Jadi bagi orang yang insomnia ni, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wala naum tu ulang banyak kali. Berapa banyak kali? 3 kali. Baru dah kita habiskan maknanya bait yang terakhir, ataupun maknanya yang terakhir pada ayat kursi itu. Maknanya bait-bait yang terakhir ataupun kadang-kadang terakhir pada ayat kursi itu. La ta'khudhu sinatu wala naum, ulang 3 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wala naum, la ta'khudhu sinatu wala naum, la ta'khudhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnih. Habiskan ayat kursi itu, tapi dalam part tu ulangkan, niatkan untuk Allah bagi kesembuhan. Kita nak sembuh, ubat kita makan, kita cari kan, tapi kesembuhan Allah bagi kan. Ad-dawa kan, mana walikulli da'in dawaun, pada setiap penyakit ada ubat. Tapi syifa tu penyembuh ni daripada mana? Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap penyakit ada ubat. Ubatnya ada ramuan dia lah, nak senang faham, ada ramuan dia. Tapi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagi amalan Asmaul Husna, apakah amalan Asmaul Husna yang bagus kita baca? Iaitu amalan Asmaul Husna ada 2 nama, ya muhyi, ya mumit. Ya muhyi, ya mumit. Wahai yang menghidupkan, ya muhyi, ya mumit, wahai yang mematikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala mematikan. Ya hayyu, ya ya muhyi, ya mumit. Ya muhyi, ya mumit. Ya muhyi, ya mumit. Sambil-sambil kita makan ubat, sambil kita tadawau, berubatlah kamu. Ada amalan-amalan ayat kursi ataupun Asmaul Husna ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan pada Al-Quran itu ada penyembuh, dia bukan dawa. Ada penyembuh. Syifa ni lebih tinggi daripada dawa. Dawa ni yang Allah bagi ilmu kepada manusia, kita pun ramuan jadi satu ramuan. Itu kalau ramuan lah, ataupun mungkin ada testkan lab jadi ubat. Itu dah walikulli da'in dawaun, bagi setiap penyakit ada ubat. Tapi syifa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, maknanya bagi Al-Quran itu ada penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Jadi maknanya ayat Quran tu dia ada penyembuh dia. Dia ada yang maknanya diajarkan langsung Nabi SAW, ada yang ulama perubatan Islam kita, maknanya daripada kajian pada ayat Quran, kemudian Allah bagi dia satu ilmu untuk dia merawat orang. Jadi maknanya antara insomnia ni kita baca ayat kursi, la ta'khudhu sinatu wala naum, ulangkan banyak-banyak, mudah-mudahan jadi syifa, bagi penyembuh bagi kita, dan juga Asmaul Husna kita. Sebab Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah ada nama-nama yang baik, mana berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah itu, mudah-mudahan Allah bagi kita penyembuh tadi. Jadi ada orang katakan, Allah baca ayat Quran ni kan, kau ni kan boleh boleh baik ke kan? Kita baca ayat Quran ni, kadang-kadang Allah
kurniakan kesembuhan syifa tu secara wahbiyah dipanggil. Wahbiyah ni maknanya secara langsung Allah bagi. Wahbiyah bukan wahabi bahasa lain dia wahbiyah. Allah al-Wahhab. Wahab lana min ladunka rahmah, mana berikan kami wahab. Wahab tu penyembuh. Ada secara wahbiyah Allah bagi. Ada kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia jalan. Jalan. Sebab tu mengamalkan ayat Quran ni ada syifa, ada Allah bagi secara wahbiyah penyembuh itu. Ada Allah bukakan jalan. Jumpa orang yang betul, orang yang faham, orang yang tahu. Mungkin banyak orang yang boleh nasihat ke, tapi kita jumpa orang yang betul. Itu dipanggil mana jalan tu. Jadi ada Allah bagi secara wahbiyah, cara macam langsung Allah bagi, ada Allah bukakan jalan. Jumpa orang yang betul, jumpa ubat yang betul, jumpa keadaan yang betul. Sebab itu disebut sebagai ayat Quran ada syifa penyembuh. Jangan kita lekeh pula baca kan. Baik ke baca tu? Tak, memang ada sebab Allah yang sebut dalam Al-Quran tu. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih juga pada rakan-rakan pendengar yang menulis nota ni Ustaz. Masya Allah, satu-satu ditulisnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga-moga bermanfaat. Dan kita ada soalan-soalan juga Ustaz di masa yang berbaki ni Ustaz, daripada sahabat-sahabat kita. Ada banyak soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Facebook IKIM FM. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Dia kata, apa komen Ustaz tentang tidur selepas subuh dan waktu asar Ustaz? Okey, tidur selepas subuh dan waktu asar, jika seorang itu tidur dengan sengaja tanpa apa-apa sebab, maka tak digalakkan. Dalam Islam mana tak digalakkan. Sehingga kan ada ulama kita menyebut siapa yang tidur selepas subuh itu mewarisi kepapaan. Bagaimana dia boleh mewarisi kepapaan? Ya betul lah. Lepas subuh patutnya satu orang tu bangun untuk bekerja. Habis kalau tidur sambung sampai tengah hari, kerja pun tak siap kan. Itu maknanya mewarisi kepapaan. Okey, kemudian selepas asar. Selepas asar ulama kita menulis bahawa akan mewarisi gila. So gila macam mana? Perbahasannya gila ni bukan kita tahu orang yang terus gila cakap seorang tak semestinya macam itu kan. Maknanya ada masalah boleh mengganggu kepada kesihatan mental. Kita dah bincang pada tahun ini banyak kesihatan mental kan. Jadi maknanya dia punya perbahasan dia lebih kepada bahawa si gila tu maknanya ada gangguan kesihatan mental. Jadi mungkin maknanya dia tidur lepas asar tu menjadi keadaan yang murung ke, keadaan yang memang hyposomnia ni, maknanya yang boleh tidur tu sampai berlebihan, malam tidur, petang tidur, pagi tidur. Soalannya, kau dah kenapa soalannya kan? Jadi maknanya dia suruh kita aktif kan. Ya, bila kita aktif, badan kita bergerak, badan kita mengeluarkan hormon-hormon yang bagus untuk kita, maksudnya untuk diri kita tu lah. So itu ada waktu tidur yang tidak digalakkan. Kalau sengaja tak ada apa-apa, jangan melayankan lah benda tu. Sekali-sekala balik kampung, maknanya daripada pagi sampai asar kan, ngantuk, dia tidur lah sekali-sekali kan. Tak apa, sebab itu kemanusiaan. Ini yang menjadi tabiat. Menjadi tabiat tak boleh kan. Wallahualam. Baik, dan seterusnya Ustaz, kita ada soalan lagi di WhatsApp IKIM. Kata Ustaz, kalau terlebih tidur, fikiran jadi serabut dan mengganggu ahli keluarga lain Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan apa itu ilmu tasawuf Ustaz yang Ustaz kata tadi? Okey. Ilmu dalam Islam, asas tiga. Satu dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid. So ahli sunnah wal jamaah dia digariskan untuk kita mengenal Allah, paling kurang kita kenal 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, paling kurang, maknanya bukan sifat Allah tu 20 semata-mata, tapi paling kurang kenal 20 sifat ini sebagai asas. Sebagai contohnya, antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sama dengan makhluk-makhluk. Mukhalafatuhul hawadith. Sebab ada orang yang membahaskan Allah tu tangan Allah macam tangan manusia ni, maknanya maha suci Allah daripada yang demikian. Maknanya subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ilmu tauhid ni ilmu yang kita menyelesaikan mengenai rukun iman kita. Kan, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, malaikat dan sebagainya. Okey. Yang kedua kita panggil ilmu syariat. Ilmu syariat ni adalah hukum hakam. Hukum hakam, ilmu syariat hukum hakam. Macam dia panggil ilmu fiqh lah. Ada fiqh fiqh
ibadah macam mana kita sembahyang kan, ada yang dipanggil fake jenayat, maknanya fiqh mengenai hukuman jenayah dalam Islam. Ada dipanggil muamalat, muamalat ni jual beli kan, jual beli. Ada yang dipanggil munakahat ni yang kahwin dan sebagainya, dan banyak lagi fiqh-fiqh yang lain. Okey, ilmu tasawuf ni pula adalah ilmu mengenai hati, mengenai diri kita manusia kan. Apakah sifat-sifat mahmudah, sifat yang baik bagi satu manusia tu, sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang perlu dihindarkan kan. So jadi ini tengah maknanya diuji. Kita ni kan ada orang mengata orang sana, orang mengata sini kan, tengah panas sekarang ni kan. So ilmu tasawuf ubat terbaik kan. Mengata tak puas hati orang sana, tak puas hati orang sini. Kadang-kadang DJ kat IIT takut saya baca apa nama komen-komen tu takut tau, maksudnya baca komen lagi takut daripada isu. Komen tu takut daripada isu. Sebab apa? Macam mana kalau di depan Tuhan tu ditanya besok kan, macam maki orang sana, maki orang sini kan. Saya tak suka panggil netizen, saya suka panggil nurtizen. Nurtizen kita biar ada nur, ada cahaya sikit saya, ada panduan sikit insya-Allah. Ada cahaya, ada panduan sikit kan. Takut kadang. Takut tu sebab apa? Takut pada Allah tu, macam tak ingat Allah ke ada ketika nak melapaskan satu perkataan dengan tulisan kita tu kan. Masya-Allah kan. So itu ilmu tasawuf ilmu mengurus emosi kita, ilmu mengurus akhlak kita. Wallahu a'lam. Itu secara ringkas dia tau. Secara ringkas dia. Untuk tahu lebih lanjut boleh rujuk daripada ustaz-ustaz kita yang ada dekat sekeliling kita, insya-Allah. Insya-Allah belajar ilmu tasawuf selainnya, insya-Allah. Semoga ni rakan-rakan pendengar kita ni menjadi nurtizen yang akan share lagi perkongsian ustaz hari ni, insya-Allah. Ustaz, satu soalan terakhir. Soalan terakhir daripada sahabat kita ni sebenarnya dikongsikan oleh ramai juga daripada sahabat-sahabat kita yang lain, tapi saya ambil yang ini tentang pandangan ustaz malam tak tidur, maksudnya tidur lambat dalam 2-3 pagi. Yang ada tu main game anak-anak muda sekarang ustaz, dan diganti pada siang hari tidur sampai tengah hari ustaz. Macam mana pandangan ustaz tentang perkara tersebut? Okey, saya suka nak mengajak kepada kita yang Allah sebut bahawa Allah jadikan malam ini adalah untuk kita berehat. Okey. Dan kalau kita rujuklah untuk pada pakar-pakar perubatan yang Allah telah bagi ilmu mengenai pasal fisiologi manusia ni, okey, kita memang ada waktu tidur yang badan kita ni, ini bahasa nak senang faham ayat-ayat saintifik dia nanti kita akan bincang pada sesi yang lebih saintifik. Bahasa nak senang faham. Ada waktu lepas pukul 12 malam badan kita ni akan repair. Dia akan baik pulih balik badan kita ni, dan dia ada waktu dia. Mula tengah malam sampai pagi tu. Sebab tu memang kita malam kena tidur. Ingat tak waktu kita pernah bahas benda ni, ada satu orang dia kata pekerja satu syarikat memang shift malam tu terlalu lama, jadi akhirnya secara langsung pekerja-pekerja dia ada masalah kesihatan mental. Pernah dikongsikan dalam perkongsian kita dalam tahun ni juga, penusunan di Zahra kan. Ni saya nak pesan pada diri saya dan juga kepada anak-anak muda, terutamanya kalau tak ada apa-apa sebab lah melayan game tidur, melayan chatting, melayan apa kalau tak apa sebab, sebenarnya lambat laun dia ada kesan kepada kesihatan kita. Sebab badan kita ni ada waktu tidur siang takkan sama dengan tidur waktu malam. Allah jadikan malam tu untuk kita rehat. Masih tentulah ada dia punya sebab kenapa Allah jadikan demikian. So jangan kita saja tak nak tidur berlama-lama kan, main game dan sebagainya. Lambat laun dia tak boleh repair badan kita ni. Dia tak boleh nak perbaik pulih apa benda yang perlu dipulihkan dalam badan kita. Badan kita ni dia perlukan maknanya baik pulih macam kita lah kan. So dia boleh baik pulih diri sendiri dan dia ada waktu dia. Kan? InsyaAllah. Hidup kita kadang-kadang ustaz memang kena paksa kan ustaz kan. Solat kena paksa, nak bangun tidur kena paksa, nak tidur pun kadang-kadang kena paksa. Paksalah kalau itu yang terpaksa kita lakukan. Paksa diri, insya-Allah. Dia mungkin saya nak komen sikit mengenai disiplin dan disiplin diri. Ustaz. Disiplin ni kita membuat sesuatu yang kita ikut benda itu kerana orang lain suruh. Disiplin diri, kita membuat sesuatu yang tak perlu kerana orang lain. Kita nak buat benda itu. Sebab tu antara disiplin dengan disiplin diri, kita penting untuk disiplin diri. Kita kadang-kadang perlu memaksa diri kita untuk membuat satu benda walaupun kita tak suka.
kan, walaupun tak suka. Sebab benda-benda nafsu ni benda-benda tak suka, benda baik kan. Allah sebut dalam Quran kan, bahawa inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni dia suka mengajak pada benda-benda buruk, tidur banyak, main game dan sebagainya. Kita kena paksa untuk stop sendiri. Ini bapak marah, diam. 3 hari jadi balik. Itu disiplin kan. Pada itu disiplin. Mana kita ikut disiplin, kita ikutkan orang. Yang paling penting adalah disiplin diri. Kita buat kerana